والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين. Formula asal yang kedua, yakni yang berkaitan dengan sifat wujud. Barang yang ku ketahui bahawasanya raja di dalam dunia apabila melakukan akan seseorang pemberiannya daripada makanan atau pakaian atau dirham atau dinar yang berbilang-bilang lagi yang binasa. Kata pengarang kita dikata sebab-sebab kita perlu meninggalkan semua wujud ini kerana digambarkan bahawa sebagaimana yang diketahui apabila raja ini duduk dalam dunia, apabila melakukan akan seseorang, maknanya apabila raja ingin melakukan ataupun memberi kepada seseorang tadi, melakukan akan seseorang pemberian dan ingin memberi kepada seseorang tadi daripada makanan. Jadi kalau orang berkhidmat dengan raja, raja akan bagi. Dia bagi tadi makanan ataupun pakaian ataupun dirham, duit yang kecil ataupun dinar, duit yang besar, yang berbilang-bilang dan berbagai-bagai lagi jenis hadiah yang raja bagi tadi lagi yang binasa. Tapi semuanya perkara itu perkara yang membinasakan. Apa makna binasa? Benda itu akan hilang juga. Duit lama-lama habis. Makanan pun akan binasa juga, makanan dan juga pakaian pun begitu juga. Dengan arti kata, apabila sahaja kita berkhidmat dengan raja, maka raja akan bagi kepada kita baik makanan, pakaian, duit dan seumpamanya. Yang mana apa yang demi itu semuanya akan membawa kepada tidak kekal. Binasa sedikit tidak kekal maknanya. Maka bahawasanya dikhadamkan dengan berbagai-bagai khidmat pagi-pagi dan petang-petang. Lalu dikhadamkan maknanya dikhidmatkan kepada raja tadi pagi dan juga petang. Pagi dan petang lagi berkhidmat dengan raja. Serta barang yang di dalam kehinaan dan kadang-kadang membawa kepada kehinaan, maknanya ikut perintah raja di sini misalnya. Raja boleh petok kepada dia nak buat. Jadi digambarkan kata membawa kepada kehinaan. Raja ni dia buat kepada orang yang khidmat tadi ikut suku dia saja. Dia boleh. Raja mana fikir dia orang tu benar tak benar pun. Bantu letih tak letih pun maknanya. Dan kecil kadarnya dan dipandang rendah saja orang tadi. Orang yang berkhidmat tadi kecil kadarnya, yang ini dipandangnya rendah. Memandang rendah kepada orang yang khidmat tadi. Dan berdiri atas kepalanya, hadir gitu atas kepala. Maknanya berdiri dekat kepala dia, ataupun dia berdiri ketika mana dekat dengan raja, raja duduk hingga bangkit dua kakinya. Bangkit di situ maknanya sampai lengah lah, sampai lengah dua kaki. Kadang-kadang kalau jaga pegang ke payung, payung raja duduk bawa payung, kalau tukang pegang tu duduk dalam tengah panas. Kadang-kadang duduk kipas ke raja, raja kau main sedap lagi. Maknanya duduk kipas. Dan nak berhenti dah balik lengah-lengah pun dah takut marah dia raja. Dan sebab apa ikut kata dia belaka? Sebab raja tak diberi makan dia, raja tak diberi pakaian, beri apa-apa yang dia nak. Jadi kenalkan pemberian raja tadi dan dia khidmat dengan raja tadi, dia pun buatlah tanpa lengah kaki berdiri. Dan di antara hadapannya apabila berjalan, dan dia duduk depan apabila berjalan. Raja duduk belakang, dia duduk depan. Bukan kerana apa? Kerana dia jaga raja. Maknanya kalau orang zaman dulu dia junjung, dia apa dia? Dia julang. Raja duduk atas tu, duduk dia buka di atas pada bawah, duduk dia jijak tanah, raja tak jijak tanah. Kalau lambat raja marah, jalan juga. Lalu berjalan di hadapannya. Dan terkadang berkendak kepada bahawa ada ia berdiri menunggu pintunya. Kadang-kadang membawa kepada dia berdiri kat pintu istana.
Itu raja tadi, diri saja. Raja sedar je tidur. Dia duduk diri depan pintu raja. Berkhidmat semalam-malam, berjaga mengawal. Dan ada khidmat, jaga malam pagi-pagi duduk kawal ke raja. Raja tidur. Sedap je raja. Dah lah, tidur tepat sedap. Dia ni berdiri sebab tak boleh. Dia raja tidur. Tapi kalau raja kena tidur, dia marah. Raja dia lepas tu berdiri pula. Maknanya menunggu pintunya. Berkhidmat semalam-malam, berjaga mengawal. Dan dia jaga, dia kawal. Kawal maknanya raja. Dan terkadang datang seteru, kadang-kadang datang musuh. Datang musuh, marilah orang masuk dalam istana. Penceroboh maknanya. Maka berkendak kepada berperang akan seterunya. Kadang-kadang dia yang berperang. Raja tu relax. Maknanya kadang-kadang raja arah serang. Dia arah saja. Kalau ada apa-apa dia tunggu lagi dulu sekali. Raja dululah. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa berkendak kepada berperang. Berperang akan seterunya, seteru raja tadi. Dan dibuangkan rohnya dengan tiada ganti. Kadang-kadang dibuang roh. Apa makna buang roh? Mati saja. Mati saja. Kadang-kadang dia pertahankan nyawa sampai mati dia. Tak ada ganti-ganti pun. Tak ada apa. Maknanya mati gitu saja. Atau insurans. Maka itu nak cerita orang mempertahankan raja. Kerana sekalian khidmat ini, kerana berkhidmat sekalian khidmat ini, dan mengerjakan berat-berat. Kerana nak khidmat pada raja, sanggup kerja yang berat-berat. Dan kebinasaan, dan darurat, dan membawa kepada kebinasaan. Itu raja yang makan sikit. Allah Ta'ala makan itu mana? Dia nak gambarkan begitu. Kalau raja bagi sikit, pakaian sikit, minuman sikit, duit sikit, Allah khidmat juga. Allah Ta'ala beri nikmat pada kita banyak, sangat banyak. Kadang-kadang lebih pada taat raja ni lebih mana daripada taat Allah. Orang kalau nak jumpa raja, mana pakaian dia? Orang panggil saya, Arif Rasul ni, pakai baju Melayu. Dia kata tak baju Melayu. Tak boleh. Tak boleh. Maknanya jangan jalan pegang itu, dia ada jalan langkah kaki kanan macam mana. Lepas tu kalau dia bagi sijil, pegang begitu je. Tangan macam mana pegang. Bersungguhnya maknanya. Kadang-kadang sanggup diri lama. Ni. Maknanya untuk dapat pangkat contohnya, ataupun untuk dapat kedudukan, ataupun untuk dapat hadiah, atau apa-apa saja pemberian. Sanggup tunggu lama sebab nak dapat pemberian daripada itu. Sedangkan Allah Ta'ala dah beri banyak dah kita. Nikmat maknanya itu dibantingkan begitu. Lalu dikatakan bahawa dan kebinasaan darurat kerananya, kerana raja tadi sanggup bawa binasa diri. Kadang-kadang memberi kepada membawa kepada darurat atas dirinya tadi. Kerana yang demikian itu manfaat yang sedikit. Manfaat yang sedikit saja, dapat manfaat sedikit. Yang kekeruhan yang membawa kepada keruh, maknanya serta bahawa hakikatnya daripada Allah. Keruh hati dia, dia lupa. Sungguh-sungguh dia ini kepada raja, maka dia berkhidmat sungguh-sungguh. Sedangkan pada hakikatnya yang dia dapat itu kan raja beri hakikat. Yang hakikatnya yang dapat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya, iaitu menepati sebab yang demikian itu. Sesungguhnya raja itu adalah menjadi sebab musabah dia. Menepati sebab saja, menduduki tempat sebab saja untuk dapat kepada kita rezeki yang kita dapat tadi. Maka raja bagi hadiah kepada kita. Dan raja bagi hadiah kepada kita itu sebenarnya bukan raja bagi hadiah, Allah Ta'ala bagi. Tapi raja tadi sebab saja. Raja tadi hanya sebab saja menyebabkan kita dapat rezeki. Tapi malangnya kita nampak sebab yang dapat rezeki itu daripada raja, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan engkau yang menjadikan engkau, maka sebenarnya Tuhan engkau lah yang telah menjadikan engkau.
Dan tiada dahulunya dan tidak ada yang menjadikan, hanya Allah Ta'ala saja yang menjadikan kita. Maka kita kena ingat Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana manusia itu boleh kufur kepada Allah sedangkan Allah Ta'ala lah yang menjadikan ia daripada tiada kepada ada. Asalnya kita tak ada belaka, kemudian Allah Ta'ala adakan kita dengan sebab musabab ada ibu dan bapa kita. Mesti ada ibu bapa? Tak. Tapi nak beritahu, Allah Ta'ala jadikan jalan adatnya ada ibu bapa. Nabi Isa ada ibu, tidak ada bapa. Nabi Adam tidak ada ibu bapa, tapi Allah Ta'ala jadikan dia. Maka ini menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Dan siapa yang menjadikan kita? Kita, Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala jadikan. Bahkan orang kafir, musyrikin Mekah pun yang menyembah patung berhala, lalu Allah Ta'ala kata, "Hei Muhammad, kamu tanya pada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh." Siapakah, wahai Muhammad, tanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahu. Bertanya pada mereka, siapa yang jadi kamu? La yaqulunna Allah. Tapi Allah Ta'ala juga dijawab Allah. Dah habis tu bapamu sembah patung berhala. Mungkin sembah patung-patung berhala. Mu kata Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Lalu mereka menjawab, apa ni, tidak kami sembah, la yuqarribuna la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Kami tidak sembah patung-patung berhala itu kecuali nak jadikan perantaraan dengan Allah. Ini nak kata Allah melalui patung berhala. Patung berhala menurunkan apa ke Tuhan? Ini orang-orang kafir, musyrik bukan. Maka dikatakan bahawa kamu kena ingat bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu, tak ada yang lain yang menjadikan kamu. Tiada ada dahulunya sesuatu. Kemudian dipeliharakan akan dikau. Kemudian Allah Ta'ala lah yang memeliharakan akan kita semua. Lalu diberi rezeki kepada kita. Bila sahaja seseorang tadi lahir di alam ke dunia, sudah ditetapkan baginya rezeki. Mana ditetapkan? Bila ditetapkan? Ditetapkan di Lauh Mahfuz. Sebelum kita lahir sudah ditetapkan rezeki. Itu di sisi Allah. Tapi Allah Ta'ala beritahu pada malaikat ketika dalam perut ibu lagi. Ketika berumur 120 hari sudah ditetapkan. Hei malaikat, tulis. Tulis apa? Tulis rezeki dia. Tulis ajal dia. Tulis mati dia bila. Tulis amal dia. Tulis lalu dia syurga ke neraka. Masya Allah. Belum lahir dah tahu dah syurga neraka. Lahirnya bayi, Allah Ta'ala dah tahu dah. Malaikat pun dah tahu. Ini bayi ahli syurga, ini bayi ahli neraka. Sudah dia tahu. Dah kita Allah Ta'ala tahu lah kita syurga dan ahli neraka. Ya, kita Allah Ta'ala sudah tahu kita ini ahli syurga kan atau ahli neraka. Hanya tak sampai masa lagi kita perlu beramal kepada Allah Ta'ala. Semalam selepas daripada sembahyang terawih, ada waktu tahu sedikit, saya beritahu babilah ke saya nak balik sebab nak tahu dengan anak pula. Datang naik sampai rumah ada orang tunggu. Tak ringkuk Ustaz. Mana hari malam-malam hari 12 lebih baru. Tengok. Dia nak cakap sikit dia. Cakap sikit. Saya tengok dia pun bagi surat. Bagi surat. Saya nak cover main juga tu. Tapi biar untuk kita. Kemudian dia ada satu penyakit. Penyakit yang doktor kata tak lama lagi. Tengoknya tak lama. Saya hari ni kata saya tak tahu nak. Bila saya dapat keputusan tu, bila dapat tahu, saya tanya dia. Dia ada 2 bulan. Saya kurung rumah, saya tak cakap dengan orang. Saya tak lewat kerja. Kasih tak kata jual telefon ni. Hari ni kata kena ikut Ustaz. Nak ikut.
Apa saja ustaz suruh kabur je. Ikut. Maknanya. Ikut. Saya nak belajar dia kata. Nak kembali kepada Allah. Apalah. Bolehlah kata kena belajar bagaimana nak duduk sini kena bodoh. Tapi bukan dia jadi belajar bodoh boleh. Bagi waktu itu. Maknanya boleh. Tapi gitulah maknanya. Nak belajar taubat pada Allah. Sementara ada kekuatan lagi nak taubat. Maknanya puasa pun sudah tidak tahu apa saja ustaz nak suruh saya. Takkan buat saya nak buat. Nak kembali pada Allah. Maknanya alhamdulillah lah. Kita tidak memandang kepada apa yang berlaku pada diri dia itu, tapi kita memandang kepada Allah Ta'ala beri hidayah dia nak bertaubat. Kita ni ada tahu saja taubat, taubat pun. Mana tahu kau kita kena bertaubat, tapi tak bertaubat pun. Tapi saya tengok dia cakapan dia dengan lihat wajah dia bukan dia main macam orang lain tak beda. Maknanya hanya dia kan begitu. Bagi kan begitu. Maknanya itu nak surah diri dulu, surah diri. Hanya saya rasa saya bukan orangnya. Saya main mikir nak bagi kepada siapa. Orang-orang yang lebih soleh yang boleh mimpi dia. Moga-moga dalam keadaan dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Allah Taala lah yang menentukan. Allah Taala jadikan kita, Allah Taala tetapkan rezeki kita. Jangan terlalu sibuk dengan rezeki. Jangan ada susah hati dengan rezeki. Yang susah hati dengan amal. Allah Taala sudah tentu amal kita. Masalah kita tahu tak amal kita macam mana? Tak tahu. Orang yang beramal soleh, jangan kata dia soleh kan? Belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sudah tetap dia ada syurga, ada neraka. Kita ni mohon pada Allah biar kita ni sebelum mati jadi orang yang bertaubat. Kerana orang yang bertaubat ini orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan Allah Taala kemudian memelihara akan ikam. Kemudian Allah Ta'ala jaga lagi kita. Maka dibaikkan sebaik pelihara. Maka Allah Ta'ala jaga sebaik-baik penjagaan. Zahir saja ayat dari kita. Sebenarnya Allah Ta'ala telah memelihara kita. Kita tidur maknanya tak ada binatang-binatang. Maknanya semua masuk telinga kita ke mulut kita dah. Allah Ta'ala jaga sebaik-baik penjagaan. Ini cukup nikmat yang begitu besar sebenarnya. Maka diberi nikmat atasmu daripada beberapa bagi nikmat yang zahir dan batin. Lalu Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, nikmat zahir dan nikmat batin. Apa dia nikmat zahir? Nikmat zahir, nikmat seumpama makan minum, itu nikmat zahir. Asal bimbang ibu bapa kadang-kadang nampak tak ada rezeki saja. Tapi bila ada anak, jangan fikir anak saya nak makan apa. Orang tua dahulu buat bendam saja. Hanya duk tanam jagung, duk tanam ubi saja. Anak berapa orang pakcik? Tak mana 13 je. 13, 15 biasa je. Dah duk makan apa? Benda-benda duk kerja benda. Dah pakcik kerja bendam je. Buat kerja bendam tu duk tanam-tanam tu, tengok-tengok boleh simpan tanah duk ke anak-anak. Berkat dah. Kalau kita fikir akal buat Allah, dah berapa ribu sebulan kau tidak dapat ni. Jual jagung, jual ubi maknanya. Tapi Allah Ta'ala beri rezeki. Bila ada anak, adalah bagi ada. Jangan ada susah-susah. Jangan kita ambil fikir hak Allah Ta'ala yang tentukan, jangan. Kita kalau nak fikir pun fikir tentang amal, tentang kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalulah Allah Ta'ala beri kepadamu beberapa nikmat yang banyak. Banyak sangat nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka dia beri nikmat. Nikmat ini kita kena ingat. Jangan siapa Allah Ta'ala tarik baru kita tahu nilai nikmat. Masa kita dapat kita lupa nilai nikmat itu, ya kita lupa pada Allah. Bila ditarik, Masya Allah, tak ada apa-apa baru tahu ya Allah. Maknanya cukup dah. Kadang-kadang bila kita sakit baru tahu Allah bagaimana nikmat sihat yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang. Itu nikmat zahir.
Nikmat zahir maknanya dengan arti kata makan, minum, pakaian dan sebagainya, itu nikmat zahir. Dan nikmat batin, dan nikmat batin itu adalah ilmu, adalah iman yang ada dalam hati, itu nikmat. Yang Allah Ta'ala beri ketenangan dalam hati, itu nikmat. Orang yang dapat ketenangan, Allah Ta'ala beri ketenangan pada dia, maknanya dia akan rasa besar nikmat ketenangan kalau dibanding dengan orang yang dalam keadaan hati yang tidak tenang. Orang yang hati tak tenang, kalau dia kata Allah, aku ini harta banyak tapi hati tak tenang, kalau dia boleh dibelilah ketenangan, aku dia beli. Dia pergi jumpa dia, ada tak jual ketenangan? Maknanya maka saya sanggup bayar, harga hati jadi tenang saja. Jadi ini nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka dikatakan bahawa bila kita dapat nikmat, kita kena bersyukur dengan nikmat. Bila bersyukur dengan nikmat itu, maknanya bila Allah Ta'ala beri nikmat, kita kena ingat kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala beri nikmat pada kita, maka kena bersyukur dengan arti kata kita kena melakukan ibadat kepada Allah. Itu tanda orang bersyukur. Dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab tu hari ini kita sehat. Jangan fikir lain, fikir ibadat. Sebab satu hari nanti kita tak sehat. Dan kita boleh tengok tenaga kita. Rasa-rasa dulu masa tengah Buddha-Buddha dahulu mau belasan tahun rasa kakuh saja, rasa cegah saja. Maknanya. Dan bila ni rasa dah tenaga dah Allah Ta'ala tarik. Nikmat akan ditarik sikit-sikit. Sedar dalam keadaan seorang tu kadang-kadang tak sedar, ditarik oleh Allah Ta'ala nikmat. Maka selagi mana Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, gunakan nikmat. Dan Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku tambah nikmat. Kadang saya jumpa orang itu umur 80-an, tapi kagum tu macam orang umur 50-an, kagum. Apa amalan dia? Dia kat berat tu yang jadi kagum, macam orang muda berjalan. Amalan dia baca Quran tiap hari, sampai seminggu khatam, 2-3 minggu khatam Quran dia suka baca. Jadi amalan harian. Allah Ta'ala beri dia sehat ke badan. Maknanya ada orang maknanya umur 80. Umur 80. Setengah orang 80 dah. Dia gagah lagi. Apa amalan dia? Kuat sembahyang sunat. Orang berakal juga. Kata-kata maknanya umur 50 tahun dia panggil dia, dia panggil kutu pula. Saya pun ada dia bersyukur ini bila Allah Ta'ala beri nikmat, kita gunakan pada jalan kebaikan. Lalu Allah Ta'ala kata, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kamu. Lalu dikatakan bahawa dan diberi engkau dan batin pada agama engkau. Itu nikmat batin yang melibatkan agama. Allah Ta'ala beri nikmat batin seperti ilmu, seperti ikhlas. Maknanya rasa ikhlas kepada Allah, rasa tenang, rasa keyakinan kepada Allah. Itu semua nikmat-nikmat batin. Nikmat-nikmat batin. Dan dunia engkau, dan Allah Ta'ala beri dunia engkau barang yang sampai, barang yang tiada sampai akan kehinggaannya. Maka Allah Ta'ala beri sampai kita tak terhingga nak kira. Kalau kira harta Allah Ta'ala beri kita daripada kita kecil sampai ke sekarang, kalau kira berapa nilainya. Kalau orang tu duduk 60 tahun, 70 tahun, kira-kira daripada awal mungkin juta dah. Itu bahagian duit. Lepas tu bahagian pakaian. Dah learning pun ada 3 kopok dah. Learning. Belum lagi masa tu. Ini contoh, saya tak tahu biar-biar. Ini contoh saja. Tapi nak beritahu, itu bahagian pakaian. Daripada kecil-kecil lagi sampai besar, Allah Ta'ala beri pakaian pula. Makanan pula, Allah makanan. Macam-macam jadi makanan kita makan. Maknanya macam-macam. Allah Ta'ala beri nikmat berbagai-bagai. Kalau nak kira nikmat, Allah tak kira nikmat. Tapi jangan lupa siapakah yang memberi nikmat itu. Lalu dikatakan kehinggaan oleh faham engkau, maka tiada sampai akan kehinggaan oleh faham engkau. Maknanya tak sampai. Maknanya kita tak boleh nak hitung.
Benar-benarnya banyak nikmat tadi, maka ingatlah firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ini dia nak beritahu. Dan jika engkau hilangkan nikmat Allah atas kamu, maknanya kalau kamu nak kira, kalau kamu nak hitung nikmat Allah atas kamu, tiada dapat kamu hinggakan, kamu tak dapat hitung. Allah Ta'ala beri banyak. Kita macam mana boleh lupa Allah? Hak raja beri pun baru saja kalau kita tengok. Raja tu panggil kita, lepas tu khidmat dengan dia, raja tu bagi duit banyak-banyak pada kita. Satu minggu boleh 1,000, suka tak? Bulan 4,000. Orang yang tak boleh dapat tu suka lah. Banyak suruh. Patang je. Maknanya raja suruh saja. Malam-malam pergi. Maknanya raja suruh saja. Maknanya pergi saja. Sebab apa saya pergi? Sebab kita ni ingat raja tu banyak beri nikmat kita. Kalau raja tu tak cara kita tak beri nikmat, kita pun tak ingatkan dia. Dah banyak tu baru raja bagi, dah sungguh dah kita. Dah Allah Ta'ala beri daripada kecil, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh bulan Ramadan ni, jaga kat malam, jaga kat buat bumi. Maknanya jaga malam suruh sembahyang, maknanya maka nikmat banyak, maka kita kena buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala sebagai jalan kita syukur kepada Allah. Dan dikatakan bahawa tiada terhinggakan akal kamu, maka kamu tidak dapat terhinggakan nikmat tadi. Kemudian bahawasanya engkau sembahyang 2 rakaat. Baik. Maka kamu sembahyang 2 rakaat. Dengan sembahyang 2 rakaat serta barang yang ada padanya daripada kecelaan, dalam sembahyang tu ada celah, ada aib. Allah kita sembahyang pula, banyak mana pula kita ingat Allah. Maknanya kalau kita sembahyang terawih 20 rakaat, tok imam baca panjang, kita lebih terlatih. Panjang baca. Kalau tak satu kau tak bodoh dia kata. Tapi kata dalam ya, ada arah lah. Lepas tu banyak pula buat bunyi pula. Lengahnya. Dia pun kata lengah. Dia pun kata depan Allah. Allah Ta'ala perintah. Maknanya lepas tu kita pun nak pilih orang ingat 8 ke 20, ambil 8 lah. Itu tanya lagi, ada tak terawih? Nak 2 saja. Allah tak ada. Kalau dibandingkan dengan nikmat banyak-banyak Allah tak ada bagi. Maknanya itu pun buat kau 20, kadang-kadang ingat ada makanan, kau makan juga. Tunggu juga. Maka Allah Ta'ala akan tengok nikmat dengan khidmat. Nikmat Allah Ta'ala bagi, khidmat kita pada Allah macam mana? Kalau nak banding nikmat Allah dengan khidmat, rasa tak padan tak? Kalau Allah Ta'ala tak beri nikmat, padan tak? Khidmat kita sikit dah lalu. Kita sembahyang tu yang 2 rakaat pun banyak aib, banyak kecacatan. Banyak hati kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sembahyang tahajud juga lagi. Dengan mengantuknya mata dan sebagainya. Saya pernah itu sembahyang tahajud buat program. Saya duduk belakangnya jadi makmum. Ada seorang tu dia sujud tak bangun-bangun. Allah kuatnya sembahyang. Ingatkan Tuhan sungguh. Maknanya lama orang tu salah. Saya pun tengok kamu saya tepuk sekali dia tepuk dia bangun tu salah tadi. Saya tak baca. Tak baca dah ya. Ini khusyuk dalam sujud. Ayah nak cari orang khusyuk dalam sujud. Jadi nak beritahu bahawa memang kita buat ibadat ni banyak lalai. Nak kira nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu. Guanya kalau raja tu dia suruh kita khidmat dengan dia. Dia suruh kita potong ruku, habis pokok-pokok itu potong. Maknanya marah punya marah dia pergi tak? Harus dia berlawi tak? Kalau kaya dia, halau kita, ada nikmatlah kita, adaklah maknanya hadiah-hadiah daripada raja. Sebab apa? Sebab banyak kesalahan. Kalaulah katakan buat kesalahan sekali suruh tak erti lagi, maknanya mungkin raja tu fikir ni budak baru lagi tahu dia. Tapi kalau acak-acak suruhnya, maknanya tak jadi-jadi, memang raja tu marah. Harus kalau bagi duit banyak, dawilah banyak. Tapi Allah Ta'ala, kita dengan sembahyang daripada dulu, daripada kita balik sampai sekarang, puasa tak kosok-kosok lagi. Tak kosok-kosok lagi. Maknanya rasa-rasa memanglah lalai dan sebagainya. Nikmat
Maka dikata kamu sembahyang 2 rakaat serta ada daripadanya daripada kecelaan dan kebinasaan dan binasa. Kebinasaan dan juga apa ni kecelaan. Ataupun penyakit-penyakit tu bagi apa juga. Maknanya penyakit-penyakit dalam hati pun sembahyang kita pun macam-macam. Tengok sembahyang nak marah orang buat tu. Kalau sembahyang nak marah orang, kalau orang baca kuat sebelum kita marah. Maknanya macam-macam. Lalu dikatakan membawa kepada kebinasaan, binasa amal kita, hati kita, dan barang yang ada daripada janji atasnya pada yang lagi akan datang daripada baik balasannya. Dan Allah Ta'ala ada janji dengan apa yang Allah Ta'ala janji, yang ada balasan baik akan datang. Akan datang tu bila? Hari kiamat, hari akhirat. Allah Ta'ala dah janji tu. Maknanya ada balasannya. Dan bagi daripada karamatnya, yakni kemuliaannya, hingga engkau membesarkan yang demikian itu. Namun demikian kamu membesarkan yang demikian itu apa? Demikian amalan sembahyang 2 rakaat. Itu rasa usul banyaknya sembahyang. Tak rasa usul lah, tak rasa banyak lah. Pengarang kita Imam Ghazali kata, kamu rasa bangga lah ibadat banyak. Kalau kamu nak bangga ibadat banyak, cuba fikir nikmat banyak mana. Yang kita rasa bangga, banyak juga aku buat ibadat. Kalau kita ngili seorang tinggi 5 juzuk baca. Kita ni juga kita sendiri balik. Allah 5 juzuk baca hari ni. Lepas tu tengok orang ngaji, sikit belaka dulu. Dah mula rasa. Lalu kata pengarang kita, mu buat ibadat banyak tu, mu nak bangga, mu tengoklah nikmat Allah. Patutnya dengan nikmat Allah tak ada nak nilai ibadat kita. Kalau dibanding dengan nikmat Allah Ta'ala, tak ada nilai ibadat kita, rasanya tak ada seorang pun yang layak dapat nikmat Allah dekat akhirat. Maknanya sahabat dahulu dia nak makan pun dia memang mikir. Maknanya biarlah saya nak pilih nikmat akhirat lah. Siapa ada sahabat yang berpuasa, ketika dia nak mati orang nak suruh dia minum air berbuka. Dia kata jangan bagi air, aku ni berpuasa. Kamu ni sakit membawa pada nazar, biarlah nak buka depan Allah. Amor dia kata. Maknanya maka orang-orang yang mengenang kepada nikmat Allah Ta'ala, dia akan rasa malu dengan khidmat dia. Orang yang tak kenang nikmat Allah, khidmat sikit je, abigil bangga. Dia panggil ujub. Jadi ini Imam Ghazali datang pada kita, kalau kamu nak bangga dengan ibadat kamu, tengok ibadat kamu ada ke sempurna. Sempurna ke ibadat kita? Siapa yang benar-benar khusyuk dalam ibadatnya hari ini? Sebab ini dikatakan di antara ilmu yang awal diangkat ialah ilmu khusyuk sembahyang. Ilmu tu ada khusyuk sembahyang. Maknanya kalau orang-orang setengah ni dia kata kena ingat mana, mata dengan tempat sujud, hati kena tetap, kemudian tubuh badan jangan gerak-gerak, nak pergi ke khusyuk sembahyang semuanya. Ada setengah ahli tarekat, ahli sufi, dia kata banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Itu ilmu. Tetapi dari segi orang yang betul-betul dapat khusyuk tu, siapa yang dapat khusyuk? Masalah lagi, akhirnya tak ada khusyuk sembahyang. Itulah kekhusyukan sembahyang maknanya. Maka jangan fikirlah, jangan berasa banyak kita ibadat. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni. Walaupun Allah Ta'ala beri bulan Ramadan ni alhamdulillah kelebihan. Bulan Ramadan yang disebut Futihah Abwabul Jannah wa Huliqati Abwabun-Nar wa Sufidatis Syayatin. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan. Maknanya dibuka pintu syurga, Allah Ta'ala beri keampunan, sehingga kalau orang itu memang layak masuk neraka tapi dia beramal di bulan Ramadan, Allah Ta'ala masukkan di dalam syurga. Dan Allah Ta'ala beri amalan Lailatul Qadar seumpama 83 tahun lebih dia beribadat, walaupun malam tu saja dia beribadat. Mana kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beramal tadi. Dan ditutup pintu neraka itu, yakni diberi keampunan, yakni Allah Ta'ala maafkan. Dan Allah Ta'ala tunggu bulan Ramadan siapa yang bertaubat pada Allah. Tahun lepas taubat tak? Ada tak tahun lepas malam-malam menangis depan Allah Ta'ala, beradab, tabu buat tak? Betul-betul merayu pada Allah Ta'ala malam-malam. Tahun lepas buat tak? Kalau tak buat, tahun ni kena buat. Jangan kata, buat tahun depan lah.
Kalau hamba aku berdoa, aku akan terima akan taubatnya. Maknanya, dan kalau ada hamba aku meminta, aku akan beri pada hamba aku ini, khusus kepada orang yang beramal ibadat di bulan Ramadan. Allah Ta'ala beri kelebihan-kelebihan, Masya Allah. Allah Ta'ala tak kira dah orang ni ibadat dia kurang ke ibadat tu. Allah Ta'ala kata siapa bertaubat aku terima lah. Tanpa Allah Ta'ala kata dia buat dosa apa, dosa ni aku terima, dosa ni tak. Siapa yang bertaubat semuanya Allah Ta'ala terima. Menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu hingga membesarkan yang demikian itu. Apa dia membesarkan demikian itu? Demikian sembahyang 2 rakaat itu. Sebab tu jangan bangga. Kalau kita rasa sudah boleh sembahyang tahajud berapa rakaat, 10 rakaat dengan witir lagi, sembahyang, kita rasa hebat dah. Ali Zainal Abidin 1000 rakaat semalam. Maknanya kita banding orang-orang tu. Kita banding anak kita yang tidur. Banding maknanya kita banding orang-orang yang kawal ambil badan. Banding orang-orang tu, Masya Allah, rasa sikit kita. Macam mana dia boleh semayang lepas 1000 rakaat? Ahli pun tak terfikir. Tapi nak beritahu itu orang ahli lah, orang yang sudah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidurnya sedikit di bulan Ramadan, tidur sedikit untuk beribadat. Dah orang kata bulan Ramadan ni tidur untuk ibadat. Mula apa tidur, lepas subuh tidur. Lepas subuh tidur, lepas subuh tidur pula. Lepas tu adalah itu adalah maknanya malam-malam tidur apa? Apa tu tidur? Banyak tidur. Kan puasa ibadat. Kan bila kita tidur kan ibadat. Kena faham, orang yang berjaga malam letih sampai tak tidur malam sampai pagi tak tidur. Payah sungguh lah maknanya nak kita ni tamu tidur malam. Sebab pasal berakhir tidur malam. Mari fikir macam mana. Kalau kita minum kopi, lepas subuh kita tidur dulu. Lepas subuh dalam kita tidur, bangun zuhur. Tapi masa situ juga. Mana kopi je pasal malam tadi. Tapi orang-orang itu betul, dia boleh buat ibadat sampai kata malam dia tidur sikit. Lepas tu dia sikit saja. Saya teringat lah. Mana tadi saya teringat. Saya kata dulu saya ada pernah pergi jumpa seorang. Jumpa orang. Dia pergi kereta. Nama dia Posu. Saya tanya Posu, saya ni cita-cita nak jaga malam. Tapi daripada dulu sampai sekarang 3 cita-cita. Pas sekarang kita nak jaga malam, dia jadi tidur malam juga. Macam mana? Dia kata kena doa. Minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah tidur aku yang sedikit ini rehat. Kerehatan bagi aku, maknanya untuk aku beribadat. InsyaAllah dia kata tidur 1 jam tu bangunlah tu, tubuh jadi sihat. Kita pun baca-baca, sungguh 1 jam kejut, tidur balik. Tidur balik. Tidur balik, mulai dah ada apa-apa 2 jam. Punya memang kalau kita kejut tu kita bangun selalu, kita akan rasa segar. Allah Ta'ala. Lepas tu saya teringat dahulu tanya, macam mana nak qiyam bulan? Tanya tuan guru saya macam mana saya nak qiyam bulan. Kata tuan guru saya baca surah Kahfi. Bukan satu surah Kahfi. Ayat yang terakhir. Start daripada innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, sampai kepada akhir wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau tidur baca ayat itu sebenarnya nak bangun ke-3. InsyaAllah kejut ke-3. Tapi kata guru saya, kejut terus bangun. Ni bangun kita dah tidur balik. Rugi sungguh. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa seseorang tadi dia suruh kita melakukan amal ibadat kepada Allah dan jangan rasa besar dengan ibadat kita. Buangkan sifat rasa besar. Buang sifat banyak aku beribadat. Dia mari semua. Kalau kita baca banyak, mari. Biarkan mari dalam hati kita. Kita ni banyak baca Quran. Kita ni. Jadi kita kena buang. Macam mana nak buang? Imam Ghazali suruh ingat akan nikmat. Masa banyak dia kata,
Tara ni ya khidmatmu. Takat 5 juzuk merasa sedap dah, dia kata, cuba tengok nikmat Allah Ta'ala beri pada kamu. Dah padam lagi. Tak ada rasa, dia kata. Tak ada rasa benda pun. Mana sikit saya tak padam. Dan dia kata hingga kamu membesarkan dan engkau takjubkan. Takjub ni kamu rasa hairan. Rasa Melayu kita ajaib. Ajaib itu bahasa Arab lah. Dia panggil takjubkan, kamu merasa takjub, kamu merasa hairan, ataupun kamu merasa ujub. Ujub ni dia mari dalam hati perasaan bila mana kita buat amal. Kalau kita tak buat amal, dia tak mari ujub. Takkan dia rasa, oh hebat aku, hebat dia dah buat benda. Tapi kalau orang tu bila dia buat amal ibadat, dia rasa dia ada kelebihan, dia akan mari, oh hebat. Sebab tu jaga. Maknanya orang yang membahagiakan kita adalah orang yang banyak puji kita. Banyak puji kita. Oh baguslah ustaz ni gini. Kita pun rasa memang dah. Dia rasa. Ataupun kita rasa tak, rupanya aku ni bagus rupanya. Kita rasa. Itu semua kagum ni. Rupanya Allah Ta'ala larang. Jangan kamu merasa ajaib, jangan merasa hebat. Dan amalan ujub ini boleh berlaku walaupun tak ada orang. Kita seorang diri saja dengan kita beramal banyak-banyak, 1 minggu awal puasa baru 5 hari orang puasa kita dah khatam dah. Padahal bulan Syakban dah baca. Bulan Syakban dah baca. Lepas tak mendapat ni apa baca kan? Baca selalu 5 hari khatam. Masih nak kapok orang, masih kapok. Ya mari gitu. Lalu lah orang lain orang baca juzuk 6, kita baca juzuk Baqarah, juzuk 1. Baru baca, doa khatam dah baru ni. Mana khatam dah baru ni. Maknanya. Jadi nak beritahu bahawa ini semua mendatangkan ujub dan boleh rosak amal tadi. Lalu dikatakan bahawa kamu kagumkan, maka tiada ini kelakuan orang yang akil, ini bukan orang yang akil, orang yang berakal, orang yang bijak pandai. Bukan sifat macam orang yang sifat bijak pandai ini, semakin dia melakukan amal, semakin dia merasa kurang dengan amalnya. Rasa kurang amal dia. Sebab itu Sayyidina Osman, dia rasa dia ahli neraka, dia menangis amal. Sehingga kan orang soleh kata, macam mana kamu boleh ketawa sedangkan kamu ni tak tahu lagi kedudukan kamu. Sama ada kamu ni masuk dalam api atau kamu dapat nikmat, kamu tak pasti lagi, kamu masih lagi ketawa. Sahabat Nabi yang sudah pasti syurga pun banyak menangis. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali takut. Sayyidina Abu Bakar, baik aku jadi jerami dia. Kalau jadi jerami bakar-bakar tak disoal jawab. Nanti kalau Allah Ta'ala tanya, aku nak jawab dia. Padahal Sayyidina Abu Bakar ni dia punya infak lain nak rawat tak. Infak paling banyak. Dia punya amal ibadat banyak. Bahkan Nabi kata iman Sayyidina Abu Bakar kalau ditimbang dengan iman-iman yang lain, iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat. Termasuklah kita ni duduk kumpul Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, campur semua sekali, campur kita dah ke iman. Timbang Sayyidina Abu Bakar seorang je, Sayyidina Abu Bakar lebih berat. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang yang mula-mula masuk Islam dan dia menunjuk kepada orang lain supaya mengikut Nabi. Maka dengan sebab dia masuk Islam dan dia banyak ajak sahabat-sahabat masuk Islam, maka orang ikut dengan dia. Maka dia orang yang mula-mula buat kebaikan. Maka orang yang mula-mula buat kebaikan, hari ini ada orang yang beriman, yang tak beriman masuk beriman. Jadi orang yang beriman pada Allah, Sayyidina Abu Bakar dapat pahala. Maknanya apa? Maknanya kalau kita tunjuk jalan kebaikan, kita akan dapat pahala. Dengan sebab kita buat kebaikan, orang lain pun dapat kebaikan tadi, kita dapat pahala lebih pada orang. Maka contohnya, dia ajak, ataupun kita ajak orang, tak kira ahli keluarga kita lah contoh. Kita ajak ke semua ahli keluarga kita, adik-beradik kita, pokok setara itu tu, buka puasa rumah kita. Lebih kurang 200 orang. Besar keluarga. Ini contoh saja ni. Besar, buka puasa. Kita yang habiskan duit, kita yang menganjurkan tadi, maka kita akan dapat pahala 200 saja oleh kita. Dan orang tu pun dapat pahala. Pahala dia tak kurang, pahala kita bertambah. Itu kalau tunjuk baik. Kalau tunjuk jahat kita juga. Sebab itu dalam hadis yang didatangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, setiap orang yang dibunuh secara zalim,
di atas muka dunia, maka anak Nabi Adam namanya Qabil, kiflun, akan menanggung dosanya. Mana orang-orang yang dibunuh secara zalim, maka dia bunuh hari ini, dia bunuh cakapnya, ataupun kemarin dia bunuh secara zalim, tapi Qabil dapat dosa. Kenapa Qabil dapat dosa? Kan dia tak mati lama. Sebab apa? Dia menunjuk kejahatan. Lepas tu saya pesan kemarin pada pelajar saya, cuba fikir satu amalan, biar orang lain ikut kita amalan tu, kita lah yang jadi mula-mula tunjuk jalan. Pelajar dah fikir-fikir, saya kata gini, kata nanti kalau habis belajar bulan Ramadan ada di rumah, maka buat program tadarus Quran satu keluarga. Panggil anak baru kita buat tadarus Quran. Jadi ke amalan tahunan. Tiba-tiba jadi amalan begitu sama. Tadarus sama. Asalnya daripada kita yang menganjurkan, mati kita amalan tadarus itu diikuti oleh anak kita, lepas itu diikuti oleh cucu kita, maka kita tetap dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita yang menunjuk jalan kebaikan. Maka itu maknanya. Maka orang yang bijak, yang akhir dia bijak, dia tak akan pandang yang tu. Dia tak akan pandang amal dia. Orang yang memandang amal adalah orang yang tertipu daya dengan amal dia. Jangan kita pandang amal. Sebab tu kalau tengok, ya bunayya la tansu ila hasanatika, wahai anakku, kata Luqman Hakim, jangan kamu tengok kepada kebaikan kamu. Kita ni silap tu tengok kebaikan. Mak tengok kebaikan, rasa baik lalu. Tengok kebaikan, dia rasa baik. Bila kita tengok rasa kebaikan, kita rasa baik itu ujub. Bila ujub di situ boleh menyebabkan rosak amal. Dan orang yang ujub, ada sifat ujub, menyebabkan bahawa amal ibadahnya akan hilang. Maka dia umpama meletakkan serigala di dalam kandang kambing. Mana akhirnya? Habislah. Maka dia telah meletakkan penyakit dalam hatinya, maka penyakit inilah yang merosakkan amal. Akhirnya dia rasa banyak dah bulan Ramadan dia buat ibadat banyak, ataupun bulan-bulan lain banyak. Ramai orang yang ahli puasa sunat, rupa-rupanya puasa sunatnya tak ada. Dah pergi mana pahala puasa sunat? Dimakan oleh penyakit ujub. Maknanya kalau tubuh kita sihat, ada penyakit yang makan antibody kita jadi lemah. Umpama penyakit barat datang. Maknanya jadi lemah tubuh badan. Kita makan dah sedap-sedap, kita buat kerja pun, tapi lama-lama jadi binasa tubuh badan. Sebab ada penyakit dalam tubuh badan. Maka demikian juga amal banyak habis, tidak ada apa-apa amalan. Sebab apa? Sebab ada penyakit. Sebab datang penyakit kerana melihat amal, tidak melihat kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kalau tengok betul pada nikmat yang Allah Ta'ala beri, Allah rasa malu nak bangga. Bangga pada manusia pun, manusia tak nilai pun. Tak nilai pun, maknanya kita sekali tu dia kata bagus, sekali tu je. Maknanya lalu dikatakan bahawa maka ini tiada kelakuan orang yang akhir apabila engkau tilik akan dia. Kalau kamu pandang betul-betul ini bukan orang yang bijaksana. Kalau kita baca kisah orang yang bijaksana, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, mereka semua menangis, tak ada seorang mengaku ahli syurga. Sayyidina Umar kata kalau seorang dia ahli mengaku semua masuk syurga, seorang tu lah Sayyidina Umar kata dia. Tak ada seorang. Masing-masing takut, masing-masing tak merasa diri dia soleh, masing-masing ingat, masing-masing malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan orang-orang yang soleh. Orang soleh dia semakin takut, semakin banyak beribadat kepada Allah Taala. Dia banyak harap kepada Allah Taala dan dia sentiasa takut pada Allah. Orang yang tidak soleh dia bergantung pada amal. Dia rasa amal dia banyak, dia rasa dia ini sudah dekat dengan Allah Taala. Padahal amal dia itu tidak dapat dia meninggalkan maksiat. Padahal amal dia itu tidak mendatangkan takwa lagi pada Allah Ta'ala. Padahal amal dia tidak mendekatkan dia dengan Allah. Jadi ingat, tidak semestinya amal itu semakin dekat dengan Allah. Kadang-kadang orang itu beramal bukan kau dekat dengan Allah, kau beramal kau jauh. Siapa yang boleh beramal dan dia tidak dapat menghilangkan penyakit dalam hatinya, maka amalnya semakin lama semakin jauh dari Allah. Mana? Ini awak macam mana baru tanya. Macam mana kita duk bimbang, hati kita lalai dengan Allah Ta'ala.
Kalau tanya saya jawab gitu kok. Saya pun macam demo juga. Mak. Nanti kalau datang ulama-ulama, syekh-syekh datang, kalau ada yang boleh beri baik, ambil baik sikit. Bila ambil baik sikit, amal. Kerana orang yang ambil baik sikit, dia amal ini biasanya hatinya akan memberi kesan, akan menyebabkan dia jadi ingat kepada Allah Ta'ala, membawa kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan asal yang ketiga, atau asas yang ketiga, supaya kita ini jangan rasa ujub, jangan rasa hebat dah. Tadi dia bagi contoh dah. Oh, gaji bagi sikit, kau main khidmat pada gaji. Gaji bagi pakaian, gini-gini khidmat. Apa lupa Tuhan? Padahal gaji itu sebab dia mendapatkan kamu dapat nikmat. Itu pun kamu buat khidmat. Tapi bagaimana kalau khidmat untuk malik? Kalau khidmat untuk malik, gaji tak boleh dulu nikmat. Tapi mu buat amal ibadat dalam keadaan khidmat kamu tak malik, tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Nikmat tu kau banyak, tiba-tiba buat banyak sikit, puasa dah lebih dah dengan tu. Ingat sikit nikmat yang Allah Ta'ala bagi, jangan rasa lebih dengan ibadat, jangan membesarkan amal ibadat. Kalau kamu nak banding ibadat ni dengan nikmat, lebih lagi maknanya Allah Ta'ala beri nikmat. Dan kalau nak bayar nikmat tadi, tak terbayar. Tak terbayar. Orang yang beribadat 800 tahun dalam kitab Jauhar Ma'ruf, bagi Bihatul Qulub, 800 tahun beribadat, tak ada maksiat langsung dalam 800 tahun. Ni orang dulu. Lalu Allah Ta'ala beritahu ke dia, mu akan masuk syurga dengan rahmat aku. Dia kata tahu, aku nak masuk syurga dengan nilaian ibadat aku. Nilaian ibadatmu, nilaian ibadat okey. Dengan nilaian ibadat okey, ditimbang dengan nikmat. Asal timbang nikmat lain, nikmat mata. Nikmat mata, nikmat mata ditimbang berat nikmat mata daripada amal ibadat. Tentu amal ibadat kita melayakkan kita masuk syurga sebenarnya. Dan yang boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Hinggakan Nabi kata, kalau tidak dengan rahmat Allah Ta'ala, tak ada seorang pun boleh masuk syurga. Sahabat tanya, termasuk kamu ya Rasulullah? Ya, termasuk aku. Rasulullah, sebab bila Rasulullah sudah dijamin syurga, ibadat dia kuat beribadat. Kuat beribadat sampai bekok lah maknanya kaki-kaki. Siapa bekok kaki-kaki? Kita bekok kepala, teratuk tiang. Gimana tajuk bekok lah dia. Maknanya bekok kepala. Lawan dia bekok. Gimana? Hebat. Bekok kaki-kaki ni, siapa Aisyah tanya. Aisyah beritahu, kenapa siapa burak-burak macam ni, siapa tu? Tapi kata, apa salahnya kalau aku nak jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana kalau ditimbang dengan nikmat, dengan ibadat, tak ada seorang yang boleh layak masuk syurga. Kalau tidak ada rahmat, maka nak harapkan ibadat semata-mata, maka tak ada seorang yang layak masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala sediakan juga syurga bagi orang yang beramal soleh, supaya dengan soleh itu menyebabkan dia dapat rahmat. Baik, maka asal yang ketiga, bahawasanya raja yang kau ada pada kelakuannya, bahawa berkhidmat akan dia segala raja-raja. Raja ini di antara kelakuan dia, di antara perbuatan dia, berkhidmat akan dia segala raja-raja. Boleh jadi raja-raja itu raja muda, saya ingat. Raja muda, anak-anak raja, raja-raja muda maknanya duduk berkhidmat adanya. Dan segala umara ni pemerintah pun duduk bawah dia belaka, dan berdiri di atas kepalanya, bukan di atas kepala. Maknanya diri di hadapannya penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu ni kata pemimpin-pemimpin. Dia kiki masuk dia. Maknanya pemimpin-pemimpin. Jadi semua ketua-ketua semua masuk. Dan orang yang besar, ingat bukan besar tubuh, besar pangkat. Orang yang besar semua, orang besar-besar ni duduk di hadapan raja belaka. Memang raja suka gitu. Memang raja suka macam tu. Maknanya kedudukan. Maka dia duduk saja dalam majlis. Memang orang yang besar-besar, tu pangkat dia. Orang yang hebat-hebat, orang yang panggil orang-orang bangsawan. Maknanya orang-orang yang besar saja. Dan memang raja suka macam tu. Kalau dia nak jalan, dia nak orang beri ruang pada dia. Kalau orang lain jalan atas tanah, dia nak jalan atas kapet. Memang itu kelakuan raja. Pasal dia tu. Maknanya kalau orang lain bawa kereta, tapi kereta dia diiring oleh trafik-trafik.
kita kena kejut kat begitu lah mana. Dia sudah dalam keadaan dia, maka dalam keadaan macam tu, itu kelakuan raja tadi. Dan orang besar maka memerintahkan khidmatnya segala awliya, segala wali-wali, bukan wali-wali ni biasanya awliya ni pemimpin-pemimpin lah. Dan segala hukama ni kita letak hakim-hakim lah senang. Maknanya dan menuntut memuji akan dia ulama-ulama dan minta supaya ulama-ulama puji dia. Kena ikut kata dia pula. Tu bahaya ulama duduk mengatur mengajar ni bahaya. Kalau ulama tu tegah tak apa. Kalau ulama tu dia tegah raja piti sikit senyap tengok. Asal-asal duduk maknanya memang tak boleh, bahaya. Membinasakan. Lalulah menuntut memuji akan dia ulama. Imam Nawawi ketika mana raja-raja panggil semua ulama, tanya dia hukum, ulama-ulama yang raja dah bagi hadiah semua-semua tu, maka ulama setujulah dengan pandangan raja tadi. Apa pandangan raja tadi? Raja kata boleh tak nak ambil harta rakyat. Sebab apa nak ambil harta rakyat? Nak beli senjata. Sebab nak beli senjata ni sebab askar kita tengah berperang di sempadan. Dan kalau beli senjata, kalau menang rakyat tak beli harta. Boleh tak? Kalau macam itu boleh, katanya ulama-ulama. Semua kata boleh. Tapi bila tanya Imam Nawawi kata tak boleh. Sama juga dengan Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin Abdul Salam kata tak boleh, dia kena ambil letak di pulau orang ini. Sama dengan Imam Nawawi. Kerana dia takut pada Allah Ta'ala, dia kata tak boleh. Tidak boleh. Kalau nak juga, raja kena ambil harta dia dulu. Beli senjata, ada piti bawa ambil raja. Mana boleh raja ada piti? Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, maknanya memang raja nak supaya ulama-ulama terpuji dia. Maknanya, dan uqala ni dia panggil cendekiawan. Apa makna cendekiawan? Suka makan sayur tilawan? Bukan. Ahli sarjana lah dia, orang-orang yang bijak pandai lah. Orang-orang yang bijak pandai. Dan berjalan di hadapannya orang-orang besar. Dan orang-orang besar akan jalan di hadapannya. Dan kepala-kepala ni pemimpin-pemimpin. Takkan je panggil orang macam kita. Orang yang tak ada benda nak panggil. Kita pun cuba salah dia tu. Tapi ada satu cerita. Seorang tu dia dapat satu surat. Surat tu dapat anugerah. Dalam catatan tu. Dia orang Terengganu. Tapi kena dah pergi kat Melbourne. Dia pun rasa harga. Mana ni? Macam mana nama dia ada? Dia kesalah. Dia tengok IC betul. Nama dia betul. Dekat surat tu dia pun telefon. Dia pun telefon. Orang tu tanya bukan tuan nama sekian-sekian dia. Pergi lah. Dia pun harga. Mana nama takut-takut salah. Tak pernah minta, tak pernah khidmat mengaji, tak pernah apa-apa pun. Dia pun pergi lah. Dalam keadaan sebut salah, takut-takut dia tanya. Dan orang tu telefon dia mengesahkan dia tak nombor telefon IC ni betul lah ke? Nombor IC nama-nama betul lah ke? Pergi lah. Pergi masa hari tu dia tengok kawan dia ada. Kawan dia memang dapat darjat dah. Kawan dia cerita, dia kata saya lah yang tak nama pun tu. Macam mana? Sultan tu kata, saya bagi pada kamu satu kota, siapa-siapa kamu boleh tak orang yang kamu, tapi syarat dia orang tu yang boleh tu, yang pernah berkhidmat pada masyarakat. Dia tu siapa? Dia tu orang mengajar, mengajar belah paduan, mengajar tu saja. Yang berkhidmat pada masyarakat lah. Dapat nama, tak saka-saka. Tak saka-saka. Dia pergi puasa buruk, ia kedua, jumpa kawan saya tu, begitu. Punya dia sungguh. Boleh tak berlaku begitu? Boleh. Tak raja nak wajib dia. Maknanya lalu dalam keadaan macam itu, biasanya raja duduk dengan orang-orang kapur. Raja akan duduk dengan orang-orang yang besar-besar. Lalu dikatakan di sini tiba-tiba diizinkan bagi orang pekan. Apa mana orang pekan? Orang kampung lah. Pekan dusun lah. Dusun lah. Maknanya
atau orang dusun. Ni dusun dia. Kapan? Oh, salah. Dusun kapur. Oh, pada erti dah. Pekan dan juga dusun, maka menghukumkan kasih sayangnya. Kerana apa dia panggil? Kerana dihukumkan, ditetapkan ataupun disebabkan kerana kasih sayang raja dia. Ada fenomena orang kampung dia panggil, orang bandar orang dia panggil. Maknanya. Dan lemah lembutnya kerana sifat lembutnya raja tadi. Apa dipanggil ke orang kampung dalam majlis itu panggil ke orang kampung. Dan penolongnya masuk di pintunya, kerana dia penolongnya mana kerana sifat raja tadi yang menolong dia, masuklah di pintunya, boleh masuk di pintu raja, masuk jumpa raja. Hingga bersesak-sesak mereka itu, dia pun sama-sama juga serta raja-raja tadi, raja-raja muda. Maknanya kalau pemerah ni, dia panggil dia pemerah ni anak raja ke? Tak kira lah raja-raja yang lain. Dan penghulu-penghulu, ketua-ketua, dan orang-orang besar, dan orang-orang yang besar-besar, pangkat yang besar-besar, dan orang-orang yang lebih di dalam khidmat akan dia, ataupun orang-orang yang berkhidmat dengan raja. Ada belaka, tiba-tiba ada orang kampung selit seorang, ada orang kampung selit seorang, ada orang pekat seorang, ada orang dusun seorang, dan memujikan akan dia puji pula orang kampung tadi. Dia puji orang kampung dan dijadikan baginya makam, diletakkan satu kedudukan, yakni kadar darjat. Dia letaklah darjat tadi. Tahulah macam-macam darjat ada ni. Maknanya ahli makhluk negara macam-macam, AMN, apa saya berarti ke mana darjat pada hadratnya, pada sisi raja letak. AJK tu ada kata kuasa suara AJK kan. PJK ikut bandara saya pun tak tahu. Mana? Maka dapatlah di sisinya lagi maklum, sudah diketahui dengan pangkat-pangkat yang tertentu. Maka dalam keadaan macam itu dan menilik kepada khidmatnya dengan ain wada, dengan mata penuh keredaan. Bapa raja tadi tu, dah raja tengok kereta suka pada dia, tak ada kira kadang-kadang. Ada juga raja dulu yang masuk kapur yang biasa, iwak lelok jogging nak, memang dah lelok jogging lah. Dia pun jogging, dia tengok rakyat. Tiba-tiba dia jumpa ada seorang tu, maknanya pipi orang tua. Dia pun tanya, dia kata orang ni bagus sungguh, kalau orang tua dia bagi duit, dia tolong. Raja pun kata, siasat dia siapa? Siasat siapa? Dia kata ni orang kampung biasa je, tak guru ngaji. Dia tak ada kerja lain, dia ngaji saja. Tuhan bagi rezeki, patut atau beras, orang bagi beras, dia patut bagi pada orang-orang susah. Raja-raja kan, tiba-tiba raja kata ambil nama dia, kita nak bagi hadiah. Cerita-cerita ni saya teringat Ustaz Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau tidak silap. Ada anak khalifah kena sakit kena rasuk. Kalau sakit kena rasuk jangan panggil saya. Saya kalau pergi orang sakit kena rasuk, saya lari keluar dulu kali. Agak pandainya. Lalu kena rasuk. Bila kena rasuk, maka dipanggillah ketua bomo dia. Habis dah balik kuat, mana tahu, mari mikir. Kalau sehat anak dia, banyak dia boleh. Gi berobat tak jadi. Waktu mari dah, baca hizib bahar tak jadi. Baca rati atas pun tak jadi. Bukan hizib bahar tak jadi, rati atas tak jadi, mu tu tak jadi. Kalau lain baca hizib bahar, rati atas mana-mana ada. Rati atas ini memang, kalau ada rezeki memang takut. Hizib bahar pun gitu. Mana orang yang beramal gitu. Maknanya kalau orang tahu dua ayat ni penggunaannya, boleh jadi tak bohong. Macam mana nak baca? Mana hizib bahar tu, masa ayat mana kita nak niatkan tu. Dia ada cara ni. Maknanya orang ajar saya, tapi saya tak jadi tak bohong. Maknanya lalulah berubat tak boleh. Tak boleh habis, doktor bohong habis, doktor pun tak boleh nak berubat. Tak sedar-sedar ni. Akhir sekali orang kata ada seorang tu panggil Imam Ahmad. Pergilah panggil Imam Ahmad pergi tu dengan semayang, dengan amal ibadat. Dia tunggu. Akhir sekali payah-payahnya Hafiz pergi salam, pergilah jumpa. Kata suruh pergi berobat anak khalifah.
Muhammad kata lampu. Hamba berubah. Dia ada orang nak kena pergi kali tak. Kali puas marah pada saya. Suruh-suruh tak kali akhirnya Muhammad kata gini, ambil teropah aku. Nak ambil teropah nak berubah apa dengan teropah? Ambil teropah, kamu pergi kat dia, nak ajar mu ni. Kamu pergi kat dia, kamu kata, wahai orang yang duduk dalam tubuh ni, minta kamu keluar. Kalau mu tak keluar, aku katok dengan teropah Imam Ahmad ini. Maknanya ini Imam Ahmad. Katok dengan teropah Imam Ahmad. Kalau mu tak keluar, dengar macam tu, hak dalam tu kata jangan-jangan dia nak keluar tadi, dia takut. Takut kualipah pelik. Tiba-tiba buat hari tu apa? Orang nak panggil Imam Ahmad, hari tu apa? Hari tu apa? Dia pun cerita-cerita Imam Ahmad surah macam ni. Alah, pengawal tadi pun jadi terbomo, wakil terbomo. Akhirnya baru nak katok, tiba-tiba jadi sedar lah. Terus sedar lalu sedar. Bila sedar sukalah khalifah. Kalau begitu bagi hadiah. Bawa hadiah banyak kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, mana pula yang banyak-banyak hadiah ni? Tak khalifah ucap terima kasih kena bagi tu. Imam Ahmad kata mana teropah tu? Imam Ahmad apa ni? Dah lah tu. Ambil teropah pula je. Imam Ahmad kata ambil hadiah ni bagi orang. Aku nak teropah aku. Dia baik Imam Ahmad kalau boleh orang Melayu. Teropah tu ia gerak-gerak buat mata cicit. Orang Melayu tak boleh naik pelan-pelan buat mata cicit. Jadi nak beritahu bahawa ini Allah Ta'ala beri kelebihan kepada seseorang tadi. Maka dikatakan bahawa diberikan kadar dia darjat yang maklum kerana khidmat tadi dan gaji tadi redha pada dia tadi. Dan jika ada ia khidmat itu bercampur lagi dicela, padahal khidmat dia sikit sangat, hanya benda yang tidak sempurna, tapi oleh kerana sultan tadi suka pada dia, redha pada dia, terima. Bila nak terima sultan tadi tak kira dah. Mutulu penuh buat macam mana tak kira dah. Boleh jadi sekali itulah dia tuduh orang pun tiba-tiba bila sultan tengok, sultan pun suka pada dia, tak pun panggil. Maka padahal bercampur lagi dicela sekalipun, tiada dikatakan baginya sebenarnya telah banyak atas orang ini hakir, maka orang lain hati pada dia. Orang lain yang raja-raja, pembesar-besar, pemimpin-pemimpin kata kepada dia, dia kata sebenarnya telah banyak atas orang ini hakir. Apa makna hakir? Hakir maknanya hina. Tak apa raja beri banyak benda kelebihan pada dia, dia ni seorang yang hina kan? Mana pandang duduk dengan kita semua ni? Kita orang besar-besar contoh je ni. Ni raja-raja ni, pemimpin-pemimpin ni hakir, bangkitan daripada raja-raja. Maknanya dengan sebab pertolongan, bangkitan daripada raja-raja, apa mana bangkit atau berkata puas hati lah. Ada raja-raja dan besar penolongnya, maka jika mengambil orang yang hina ini duduk membangkit atas malik, atas raja-raja dengan yang demikian, khidmat yang hina lagi yang air. Maka nak beritahunya pembesar-pembesar tadi mereka mulalah bunyi, apalah raja ni mari ambil dia, sedangkan dia ni orang yang hina, orang yang tak ada apa-apa, duduk sekali dia kata itu. Maknanya hina lagi yang aib dan membesarkan yang demikian itu, sedangkan raja membesarkan dia. Mungkin kalau dia dapat pangkat paling rendah pun orang bersoal agak, walaupun dapat darjat paling rendah, dan dikatakan dan mencengangkan akan dia, memelekkan rasa hairan. Tiadakah dikatakan bahawasanya yang demikian itu sesungguhnya orang yang safih, yang demikian itu adalah orang yang safih. Safih ni kalau itu bahasa Arab, orang yang tak cerdik lah. Saya qulu subha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Saya qulu subha ni safih lah. Berkata orang yang tak cerdik. Saya guna perkataan lembu tu tak cerdik. Perkataan kurang lembu sikit bodoh lah maknanya. Ayah nak sebut tu, tapi kena bahasa lembu sekarang, tak cerdik. Maka berkatalah orang yang tidak cerdik, kenapa dah duk menghadap kiblat, menghadap arah ni? Bagaimana yang kita hadap ini, kata orang yang tak cerdik, kejap menghadap kiblat Masjidil Haram, kejap menghadap Masjidil Aqsa, orang kata macam tu. Jadi kan sebab orang yang tidak cerdik. Maka dia bangkit bunyi, maknanya
Ini menunjukkan orang yang safih, yakni orang yang banyak sangat-sangat, ataupun orang gila, ataupun dikata orang gila tiada berakal sekali-kali. Maknanya, jadi nak beritahu kalau Allah Ta'ala nak beri kelebihan, kita rasa kita lebih dah. Banyaknya ibadat kita, banyak. Padahal Allah Ta'ala tak tengok atas tu. Allah Ta'ala tengok atas redha dia. Dah tengok atas ibadat dia. Bila Allah Ta'ala redha dia, ibadat dia sikit pun baik. Kita dah bangga dengan ibadat kita. Jangan tengok pada ibadat, tengok pada redha Allah. Kalau kita banyak-banyak ibadat pun, kita nak cari redha manusia, Allah Ta'ala tak redha juga. Maknanya, satu lagi kita boleh gambarkan begini. Kalau kedudukan kita nak duduk dengan Allah, tak layak kita. Yang bersama dengan Allah pasti Nabi-Nabi, pasti orang siddiqin, pasti orang tu, orang-orang yang awliya-awliya Allah Ta'ala. Kita tak layak. Dan macam mana kita nak duduk dekat dengan dia tu? Maknanya kita ni orang kampung biasa, orang tak ada apa-apa. Harap Allah Ta'ala redha kita. Bila Allah Ta'ala redha, kita boleh duduk sama dia. Tapi jangan memandang lebihnya kita. Tak ada lebih pun. Tak ada lebih. Kadang-kadang kita ni orang hitupang, lebih kita pada orang. Orang hitupang je. Kita ni duduk bangga-bangga. Duduk bangga-bangga saja. Padahal orang hitupang saja pada kita. Maka demikian. Sebenarnya jangan kita merasa lebih dengan apa yang kita lakukan, tapi melihatlah kepada nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan bagi para yang telah tersebut itu, maka bahawasanya Tuhan kita Subhanahu Wa Ta'ala Raja yang mengucap tasbih baginya 7 petala langit. Sedangkan Allah Ta'ala itu 7 petala langit bertasbih pada dia. 7 lapis langit. Apa 7 petala langit? Mana penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat termasuk ayat P orang. Mana? Tahu kalau ada tak ada sedap. Mana? Maka dikatakan 7 petala langit dan juga bumi 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. 7 lapis bumi orang ke? Tak semestinya orang. Yang bertasbih yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Bukan manusia dia bertasbih. Bukan manusia dia, daun-daun bertasbih. Kita mayat nak tasbih rasa hebat. Daun tu tiap hari bertasbih. Malu ke daun ke? Tengok daun bertasbih. Nabi apa? Saya ingat Nabi Idris. Nabi apa? Dia tengok ulat jalan. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan ulat. Ulat tu kata, "Hei Nabi Allah, mu tanya aku, mu tahu aku 70,000 sehari tasbih." Senyap dia. Maknanya 70,000 ke 7,000 gitulah. Mu persoalkan kejadian Allah Ta'ala. Semuanya tu. Maka kalau kita sembahyang tasbih, kita nak bangga-bangga, kita genung kat daun. Tengok daun. Kalau bunga, tengok bunga. Bunga tasbih kot. Kan raya-raya banyak bunga. Dia tak tahu tukar bunga. Ini pada kita. Maka dikatakan bahawa tengok bunga, tengok daun. Daun tu bertasbih pada Allah Ta'ala. Batu jalan tu bertasbih. Ada sahabat Nabi yang dengar bunyi. Bunyi macam mana? Bunyi macam tembuan. Bunyi apa macam tembuan? Rupanya ada batu Nabi pegang. Batu tadi. Rupanya bertasbih. Bila Nabi lepas, senyap. Maknanya menunjukkan batu bertasbih. Nabi kata, masa aku duduk Mekah, Nabi sebut, Nabi cerita, masa aku duduk di Mekah, batu-batu pokok-pokok beri salam kat aku. Pemana batu pokok dia ada bahasa dia. Sebab tu kita jangan tu. Kita ni dari segi ulama fiqh dia larang kita membinasakan pokok saja-saja. Ini kita duduk saja-saja, memang dulu-dululah, bukan kita orang lain. Letak pisah, tulis, saya suka awak, tauhid. Mampu juga pokok. Mampu juga pokok. Sungguh pokok kadang-kadang kita pakai sini, coret sini. Kata ulama, dia kata mana-mana pokok-pokok yang hidup, yang subur, itu dia bertasbih. Mana-mana pokok yang mati, dia tidak bertasbih. Jangan sampai dia tak bertasbih kerana kita. Kamu suka, orang suka, jangan nanya ke pokok. Pokok ada kena-kena. Maknanya. Maka 7 petala langit mengucapkan tasbih.
dan bumi dan barang yang di dalam keduanya, yang antara langit dan bumi tadi, tiada daripada sesuatu melainkan semuanya mengucapkan tasbih. Katanya air yang mengalir adalah air yang bertasbih. Kalau air itu tak mengalir, busuk, bertakur, tidak bertasbih. Ini dalam kitab Sirajul Talibin. Ada pendapat mengatakan demikian. Pokok yang kita tengok subuh hijau molek-molek itu, maknanya itu bertasbih. Kalau lain pada hijau tak tasbih. Dah faham tak maksud? Jadi nak beritahu. Lalu dikatakan bahawa begitulah dengan keadaan yang lain itu. Maka dikatakan bertasbih. Serta pagi-pagi dengan puji dan puji, iaitu Tuhan yang disembah, yang sujud baginya orang yang di dalam 7 petala langit. 7 petala langit sujud. Dia sebut orang, bukan orang siapa? Malaikat dah yang sujud di langit. Dan bumi dengan sukanya ataupun dengan tergagahnya. Sama ada dengan suka, apa makna dengan suka? Makna redha ataupun kerana terpaksa. Kata ulama, dengan redha, suka itu orang yang beriman, dengan terpaksa itu orang munafikin. Artinya begitu, orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah, moga-moga kita tidak termasuk di kalangan orang munafik. Mohon kepada Allah Ta'ala biar kita ni dalam keadaan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghfirna ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina